Nabi ajar yang ketiga, kurangkan makan, kurangkan rehat, kurangkan tidur. 3 perkara. Salah satu turisu qaswatal qalbi. 3 perkara boleh menyebabkan hati jadi keras. Pertama, hubbun naum, suka membuta, tidur kerja. Wa hubbur rahah, suka berehat. Yang ketiga, hubbul akli, suka makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai barisan ahli-ahli jawatan kuasa Surau Al-Islahiyah Sungai Kantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit tadi-tadi dah saya sampai. Minta maaf dah lewatnya, banyak roadblock tuan-tuan. Hadirin hadirat sekalian, malam ni saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu bila hati telah mati. Hadirin hadirat sekalian, Al-Quran telah melukiskan hati manusia dengan pelbagai cara ataupun perumpamaan. Ada yang disebut dalam Quran hati yang tenteram. Ada. Hati itu tenteram dek kerana iman dan dek kerana selalu mengingati Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingati Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ada pula dilukiskan dalam Quran hati yang digambarkan bersih. Hati yang bersih kerana selalu beribadah, dan ibadahnya itu dilakukan dengan niat tulus hanya untuk nak mencari redha Allah. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang berjumpa Allah dengan qalbin salim, hati yang bersih. Ini surah Asy-Syu'ara ayat 89. Ada pula dalam Quran dilukiskan hati yang berpenyakit, yang disebabkan oleh tabiat dan kebiasaannya suka berdusta. Dan itulah orang-orang munafik yang suka menampakkan kesolehannya di hadapan orang beriman dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati mereka. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambah penyakit itu, dan bagi mereka azab yang pedih kerana kanu yakzibun, mereka suka berbohong. Surah Al-Baqarah ayat 10. Ini memang ramailah orang munafik. Zaman sekarang pun munafik ramai. Apa tanda burung perpat bulu bergidik di patuk angsa? Apa tanda kiamat dekat? Orang munafik bermaharaja lela.
Kalau nak kenal orang munafik, perangai buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu, dia pun cerdik, membohong orang, dia pun asyik. Lidah bercabang, hati bercopang, mulut manis, hati menengkis, lidah lunak, hati tak cedak, di muka elok, di belakang berkelok. Mulut manis tapi hati bak iblis, mulut ramah tapi hati menyumpah, mulut memuji, hati mencaci, mulut bermanis-manis, hati dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Ramailah munafik sekarang ini. Dan mereka orang munafik ni, hati mereka Tuhan sebut sakit. Yang keempat, ada hati yang dilukiskan dalam Quran, hati yang gelap dan busuk, yang disebabkan oleh keengganan mereka menerima kebenaran. Hati ini diilustrasikan oleh Allah bagaikan kerasnya batu, bahkan dalam ayat tertentu disebut lebih keras daripada batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati mereka menjadi keras. Kerasnya itu seperti batu, au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Surah Al-Baqarah ayat 74. Siapa golongan ini kita terang kemudianlah. Yang kelima, hati yang digambarkan dalam Quran adalah hati yang takabbur, hati yang menolak kebesaran Allah, merasa kebesaran diri. Ilahukum ilahu wahidun ilahukum ilahu wahidun falladzina la yu'minuna bil akhirati qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun. Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka orang yang tidak percaya kepada akhirat, hati mereka mengingkari kebesaran Allah, dan wahum mustakbirun, dan itulah orang yang sombong. Surah An-Nahl ayat 22. Sebab itu persoalan hati adalah persoalan yang besar. Masakan tidak, Nabi SAW sendiri sering bermunajat kepada Allah supaya dibetulkan alignment hatinya. Sehingga terkenal satu doa Nabi, Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardi binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinarilah hatiku dengan cahaya petunjukmu sebagaimana engkau menyinari bumi dengan mataharimu selama-lamanya. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengasihani. Maka hati mustahak. Bahkan parameter sihat atau rosaknya keseluruhan manusia itu ukurannya pada hati. Indikator kebaikan pada hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah seluruh jasad. Kalau dia rosak, maka rosaklah seluruh jasad. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Hadis Bukhari dan Muslim. Maka jagalah hati. Ingat saya pesanan daripada Kiai Haji Abdullah Jimnastiar. Hati ini raja, kata dia. A'ajim, nama panggilannya A'ajim. Hati ini raja. Kalau dia titah, kira jadi je lah. Apa saja dia suruh tubuh kerajaan dia kira titah saja, dia kira jadi je. Itu raja, nama pun raja. Hati macam tu perangai dia. Tangan tak nak, hati suruh, tangan ikut. Dia raja. Sebab itu kalau kita boleh kontrol hati ni, maka kita mengawal kerajaan diri kita. Maka dia buat satu syair, jagalah hati. Sedap syair A'ajim buat. Syair ini telah dilagukan oleh kumpulan nasyid Indonesia, kumpulan Senada. Saya ingat tuan-tuan pun pernah tengok nasyid ini. Jagalah hati, jangan kau kotori,
Jagalah hati lantera hidup ini. Bila hati kian bersih, fikiran pun akan jernih. Semangat hidupkan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh, dengan Allah kian jauh. Selebihnya dapatkan di pasaran lah. Panjang lagi lah lagu tu. Itu tulisan seorang kiai tu. Sedap dia punya kata-kata. Jaga hati. Hati ni kerajaan besar. Kalau dia okey, kalau dia KO semua. Baik tu orang hati lapang, walaupun dunia sempit, dia terasa senang, kata Ajim. Problem besar mana pun semua duduk dalam hati. Semua dalam hati. Baik tu kadang kita tengok ada orang rumah besar bertingkat-tingkat, duit tebal berlipat-lipat, kereta bersusun berkilat-kilat, isteri pun cantik memikat. Kadang-kadang jumlahnya 4 tapi rumah tangganya kiamat. Katilnya lawa besar, tilam jenis ada maintenance tu. Datang orang tukang sedut lagi, bersih betul tilam dia, wangi lagi, aircon dia bagus. Tapi nak tidur kena makan ubat tidur baru tidur. Bayangkanlah punya teruknya. Sebab hati ni raja. Kalau dia tak sihat, satu badan tak sihat. Tapi ada orang gelandangan tepi jalan, dia baring tepi longkang, berkeruh tidur. Dalam hati macam mana mamat dia boleh tidur ya? Itu kelebihan. Dia nampak dunia tu sempit bagi dia, tapi hati dia lapang. Hati ni mustahak. Ada satu orang pendeta, datang satu budak jumpa dia, "Wahai pendeta, saya ni masalah banyaklah pendeta. Saya ingat nak bunuh diri saja." "Apa saya nak bunuh diri? Saya dah tak tertanggung dah tuan pendeta." "Beginilah. Pergi ke dapur, kamu cari segenggam, ambil kopi, ambil segenggam kopi. Bawa sini. Bawa air segelas." Baik pendeta. Budak tu pun bawa air masak segelas, bawa segenggam kopi. Curahkan dalam gelas, curah. Kacau. Minum sekarang. Budak ni dalam hati agaknya buat ubat, agaknya dia pun minum. Minum satu sip dia tak boleh dah. Pahit tuan guru, mana boleh minum. Tuan guru angguk saja. Tak apa. Letak saja. Pergi semula dapur, ambil segenggam lagi kopi. Dia pun pergi ambil. Ambil segenggam, pergi depan rumah ada kolam. Tuangkan segenggam kopi dalam kolam tadi. Dia pun genggam, buangkan. Kacau, ambil segelas. Minum. Gugur, habis segelas. Tuan guru kata, "Apa pelajaran untuk kamu?" Tak faham apa pelajaran apa. Minum air daripada kolam ni. Berapa besar pun masalah kamu, ianya hanyalah serupa seperti segenggam kopi. Dia hanya berkesan di mana bekas kamu letakkan. Masalah tu tetap sama, tapi sebab bekasnya berbeza, maka kamu tak terasa kepahitannya. Disebabkan hati kamu kecil, maka masalah segenggam itu terasa pahit betul. Tapi kalau hati kamu besar, walaupun kuantitinya sama, takkan terasa pahitnya. Maka besarkan hati, maka kau akan menghadapi masalah dunia ni begitu kecil saja di sisi engkau. Macam kita lah pergi masuk bilik air, nampak katak misalnya, melompat kita. Sebab bilik air kecil. Tapi cuba kita jumpa katak kat padang bola, kita senyum je lah. Padang bola besar, kita kejar pula katak tu lagi. Maka marilah kita, hati ni raja, mustahak. Orang yang hati besar, dia boleh menghadapi masalah. Teringat saya cerita Ultraman. Ultraman tuan-tuan, dia masa sebelum dia jadi Ultraman, dia tak jadi Ultraman lagi. Dia jadi macam zaman saya dulu, saya tak tahu zaman sekarang watak apa. Zaman dulu Ayata. Sama tak kena Ayata. Ayata ni dia ada baton dia lah. Dia keluar baton, jadi besar. Masa dia lawan dengan raksasa, dia kecil, raksasa besar. Dia lawan lah bagi nak gerak, tak menang. Jadi apa perlu dia buat? Dia tidak memperkecilkan raksasa, dia membesarkan diri dia. Ayata become Ultraman. Dia jadi sama besar dengan dia punya problem. Apabila kau punya diri sudah sama besar, lebih besar lagi daripada your problem, maka problem tu tak ada masalah lagi.
Barulah dia berlawan. Ngeng, akhirnya dia menang. Apa artinya? Mari besarkan jiwa, besarkan hati. Itu persoalan hati, persoalan besar. Maka kalau tuan-tuan ada masalah lepas ni, bertukarlah menjadi Ultraman, ya, besar kan. Jangan perkecil masalah. Masalah tetap saiznya itu juga. Tuan-tuan nak bina surau sebesar ini, atau nak bina masjid, nak cari lagi 3-4 juta, itu masalah besar. Adakah kerana dia masalah besar lalu kita cut bajet? No, kekalkanlah 3-4 juta itu, tapi besarkan jiwa, besarkan usaha, besarkan azam. Boleh dapat 3-4 juta sekejap je. Tapi kalau jiwa kecil, hati kecil, kita potonglah mana yang patut. Ni dah tukar kerjaan ni, tak dapat dah bajet kat sini, potong. Lalah beli kipas je lalah. Tak jadi nak buat masjid besar. Persoalan hati ini menarik. Dalam ada kata para ulama, saya tertarik dengan satu tulisan daripada Dr. Baudallah Muhammad Ghulamullah. Dia ni President of the Supreme Islamic Council of Algeria. Dia ada membuat buku tentang hati manusia. Kata dia, hati ni kalau dalam Quran dia ada beberapa terminologi yang berbeza, istilah yang berbeza-beza, yang membawa maksud yang berbeza. Ada masa Allah Ta'ala menggunakan perkataan al-qalb, ada masa menggunakan al-fuad, ada masa menggunakan as-sadr, ada masa menggunakan al-lub. Empat-empat perkataan atau kalimat ini membawa maksud yang berbeza. Macam kita orang Melayu, bahasa Melayu, hati-hati lah. Hati dia tak banyak sangat kekayaan maksudnya. Tapi kalau bahasa Arab, ada masa Allah gunakan qalb. Orang Melayu panggil kalbu. Qalb ini kata ulama, tempat letaknya iman. Dia hati juga, tapi di situ duduknya iman. Kata ulama, kerana Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka yang setia itu, Allah tetapkan iman dalam hati mereka. Ni surah Al-Mujadalah ayat yang ke-22. Orang Melayu sebut kalbu. Tapi kalau tuan-tuan nak eja perkataan kalbu, biar guna qaf, jangan guna ka. Sebab kalau tuan-tuan eja kalbu, ka lamba, dia jadi maksud lain. Dalam bahasa Arab, ka lamba, kalbu maknanya anjing. Itu kena hati-hati. Dulu masa saya mengaji di Mesir, ni cerita bukan politik, tak cerita. Masa saya mengaji di Mesir, ada persatuan UMNO Mesir. Persatuan kelab UMNO Mesir. Dia kalau luar dia panggil kelab lah. Jadi dia nak eja kod tulisan Arab. Dia buatnya signboard dekat Cairo. Arab tanya, tulislah Arab, kelab UMNO. Kak lamba kelak UMNO alif min nun wa. Arab tu pun gaul kepala pula, beriman. Ada pula beriman pula dah. Kelab apa main beriman ni. Dia pun aja kak lamba alif min nun wa, gantung. Setiap kali Arab lalu gelak, setiap kali lalu gelak. Apa kalbun UMNO, anjing UMNO pula jadi. La ilaha illallah. Lala tukar jadi nadi UMNO. Sampai sekarang jadi nadi UMNO. Kita pun serupalah. Kalau nak buat kelab remaja surau, jangan je kak lamba jadi anjing. Jadi kelab, kalau eja kalbu, qaf lamba. Kalau kelab, saya ingat Dewan Bahasa kena fikirlah ejaan lain. Kalau kak lang alik ber, banyak pula anjingnya, jadi masalah juga. Kalbun seekor je, kalau kilap lagi banyak. Payah juga ya nak menjauhikan bahasa Arab yang maksudnya lain sangat dengan kita. Maka kata ulama, perkataan kalbu dengan segala bentuknya, sama ada dalam bentuk singular, dalam bentuk plural, diungkap dalam Al-Quran sebanyak 132 kali dalam 126 surah. Itu kekerapannya di dalam Quran. Perkataan kedua yang ada dalam Quran bersoal hati adalah al-fuad. Fuad ini contohnya, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Fuad ni kata ulama hati, tapi di situ tempat parking dan letaknya ilmu pengetahuan. Kalau kalbu, tempat letaknya iman. Kalau fuad, letaknya kepandaian dan kecerdikan. Sebab itu bila Allah Ta'ala sebut hati Nabi Muhammad itu tidak mendustakan apa yang dia lihat, Suratul Najmi ayat yang ke-11. Sebab itu
Fuad maknanya hati yang di situ letaknya kebijaksanaan, wisdom, ilmu, knowledge dan macam-macam. Jadi orang nama Fuad kena cerdik. Kalau Fuad tak berapa cerdik, tukarlah nama lain. Fuad mesti cerdik. Tapi sebab orang Melayu ni dia eja Fuad tak betul, jadi tak dapatlah doa orang tu jadi cerdik. Dia Fuad dengan Hamzah. Fuad. Orang kita panggil Fuad. La ilaha illallah, nak ada ain pula Fuad. Siapa nama? Fuad. Salah. Fuad mana sembelik lain. Fuad itu baru cerdik. Patut tak cerdik-cerdik panggil Fuad. Ni contoh. Kan ada pula kecil hati. Ni bahasa Arab panggil Fuad. Fuad. Kalau dia punya jamak dia afidah. Ada orang panggil afidah. Afidah bukan afidah, afidah. Tapi payah nak menyebut panggil pidah sudah. Hafidah. Tak ada makna, rugi ya. Fuad, hati yang kedua. Hati yang ketiga dalam Quran kata ulama as-sadar. Sadar ni dada. Maknanya tempat masuknya agama. Itu sadar. Sebab dalam Quran afaman syarahallahu sadrahu lil Islam. Jika demikian, adakah orang yang telah dilapangkan dadanya untuk menerima Islam? Surah Az-Zumar ayat 22. Sadar. Itu maknanya hati juga, tempat letaknya Islam. Kemudian ada pula yang disebut al-lub. Lub. Macam ada orang namanya Lubna contohnya. Lub. Lub ini di situ letaknya pemikiran. Allah sebut dalam Quran waliyadzakkaru ulul albab, supaya orang yang mempunyai pikiran beringat dan insaf. Surah Ibrahim ayat 52. Ulul albab, lubna, lub itu maknanya hati yang di situ letaknya pemikiran. Hadirin hadirat sekalian, hati kita ini dia ada mata. Dia panggil mata hati. Mata hati ini orang Melayu panggil nurani. Nurani daripada perkataan nur, cahaya. Sebab itu ada orang dia ada hati, dia tak ada nurani. Dalam bahasa Quran, nurani ini disebut basirah. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menyebut basirah. Salah satunya dalam surah Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang berada di dunia ini dalam keadaan buta mata hatinya, maka dia juga akan buta mata hatinya di akhirat dan akan lebih sesat lagi jalannya. Rupanya hati kita dia ada mata hati. Ada orang ada hati dia tak ada nurani. Dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari menjelaskan bahawa orang yang memiliki hati tetapi tak memiliki mata hati, maka orang itu dipanggil buta mata hati. Orang kalau buta mata hati payah. Dalam satu ayat Allah Ta'ala ada berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci mati kalbu mereka dan telinga mereka dan basirah mereka, ditutup serapat-rapatnya, bagi mereka azab yang sangat berat. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-6. Kata Syekh Ibn Atha'illah, basirah ini berfungsi untuk mengendalikan basar. Sebab itu kalau orang tu pintar, dia akan berada di jalan yang benar. Itu basirahnya, mata hatinya hidup. Kalau dia orang besar, dia tidak sombong. Sebab itulah orang yang mati hatinya, sesuai dengan tajuk kita malam ini, dalam bahasa yang mudah, orang yang telah keras hatinya, orang yang telah mati nuraninya. Kalau bahasa orang kita panggil orang keras kepala, orang Penang Timur panggil keras keng, orang Kelantan panggil keras pedah. Apa? Keras pedah. Mana keras betul, dia dah tak boleh menerima. Dan inilah golongan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, abghadur rijali ilallahi aladdul khasim. Nabi sebut manusia yang paling dibenci oleh Tuhan adalah orang yang keras hatinya dan terlalu suka membantah-bantah dan bermusuhan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam kitab Subulus Salam disebutkan kalimat al-aladdu yang Nabi gunakan diasal daripada perkataan ladidil wadi, maknanya lembah oasis yang dah keras dia punya tapak tempat pijaknya. Maka orang yang sudah buta mata hatinya, dia akan jadi degil dan sangat keras kepala. Dan keras kepala ini adalah jelmaan daripada hati yang buta, keras dan telah mati hatinya. Itu yang Allah Ta'ala sebut, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati dia jadi keras seperti batu, bahkan batu pun tak keras macam hati dia. Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 74. Dia kalau orang Melayu lah, keras kepala ni sinonim dengan degil. Degil, tak dengar kata sungguhlah. Atau orang faham babe. Bahasa tak dengar kata. Orang Kelantan panggil kubah rabik. Kubah rabik ni, kubah tu kerbau. Rabik ni koyak. Apa sebab nak membayangkan kerbau koyak? Koyak cuping telinga. Mana kerbau kalau dia punya cuping telinga berayun je koyak, itu gangster punya kerbau. Tali putus, bayangkanlah. Dia boleh sentak tali, putus telinga pun tak apa. Bahasa kubah rabik demo. Dia istilah dia. Kubah rabik. Dulu kalau orang tua-tua, dia kata kalau budak ada 2 pusar dekat kepala, wah itu degil betul budak ni. Tuan-tuan cuba cek, di kita ni degil sangat, ada 2 pusar agaknya. Itu yang sebab tua degil tu. Tapi sebenarnya kajian saintifik menunjukkan tak ada kena-mengena. 2 pusar, 3 pusar, 4 pusar, tak ada kena-mengena. Kajian daripada National Human Genome Research Institute, 5% daripada penduduk dunia memang ada 2 pusar ataupun lebih, dan dia hanya kaitan dengan genetik semata-mata. Kalau kebetulan dia degil, kebetulan sajalah memang dia degil. Cuma masalah orang yang keras hati degil ni, sifat yang beriringan dengannya itu yang rosak. Iaitu kalau dia degil dari segi lagi tak jadi, dia buat sampai jadi, itu tak apa. Ini dia degil tapi beriringan dengan sifat sombong, bongkok, takbur, ego. Yang ini payah. Hatinya mati, degil, tambah pula jadi takbur dan ego. Sedangkan semua sifat-sifat itu adalah sifat yang sangat dibenci oleh Allah dan merupakan antara perangai-perangai iblis. Baik itu Allah sebut dalam Quran, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Manusia, engkau jangan berjalan di bumi ini dengan belagak sombong. Setakat muka engkau takkan dapat pun menembus bumi, dan kau punya tinggi tak boleh menyamai tingginya gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Jalan mengentak-ngentak bumi, tapi engkau gunung lagi tinggi daripada engkau, tak sombong. Seolah Tuhan kata begitulah. Maka marilah sebelum hati kita mati, yang boleh membawa kepada hati kita ni keras kepala, degil, sombong, maka jahanamlah jawapannya. Ayuh masuk ke kampung orang, bawalah ayam betina. Jangan bawa ayam jantan. Kalau berjalan biarlah di tepi-tepi. Benang arang orang jangan dipijak-pijak. Duduk biarlah di tapak tangga. Mandi eloklah di hilir sungai. Berdiri moleklah di luar gelanggang. Kalau kaki belum bertaji, gelanggang orang jangan diuji. Jangan sombong kerana sundak kopiah tumbuk, kerana lenggang baju koyak, kerana sombong mah habis, elok rupa kerana budi. Bintang timur cuaca pun baik, cahaya sampai ke hutan seberang. Mulut manis perangai yang baik, itulah budi dikenang orang. Supaya selamat kemudian hari, duduk berakal, tegak beriman. Duduk bersaudara, tegak berkawan. Duduk beraja, tegak pun bertuan. Pernah satu ketika Nabi SAW dia beritahu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu zarratin min kibrin. Takkan cium bau surga orang yang dalam hatinya terdapat sombong sebesar biji sawi saja. Tak perlu besar dengan pakaian tanjak itu besar sangat dah. Besar sawi saja, biji sawi. Tiba-tiba qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'luhu hasanah. Ada seorang bertanya, Rasulullah, kalau seorang tu suka pakai lawa, pakai cantik, jangok-jangok, pakai kasut yang ada brand, baju pun branded sikit lah, adakah dikira sombong ya Rasulullah? Maka apa jawab ni? Macam tuan-tuan suka jangok-jangok, pakai lawa, pakai smart, baju masuk dalam, butang penuh, smart lah, adakah tu dikira sombong? Maka kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kata itu dak, berpakaian smart no problem, sebab Allah itu maha cantik dan disuka pada kecantikan, no problem. Tetapi al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Yang aku masukkan sombong adalah engkau menolak kebenaran. Keras kepala lah. Kebenaran tu dah di depan mata, dia tak nak terima. Dan kau meremehkan kelebihan orang lain. Itu sombong. Hadis riwayat Muslim. Maka hati-hatilah. Bermula daripada hati yang buta boleh membawa kepada keras kepala dan akhirnya kita menolak kebenaran sampai peringkat kita meremehkan pula kebaikan orang lain. Sebab itu hati mesti mau jaga. Yang hadis riwayat Imam Muslim. Para ulama tasawuf membahagikan orang yang keras hati ni kepada dua jenis. Pertama, keras hati terhadap kebenaran. Yang kedua, keras hati sesama makhluk. Orang yang keras hati, yang sombong kepada kebenaran, ini dia tak boleh terima. Walaupun benda tu benar, dia tak boleh terima. Kenapa dia tak boleh terima? Sombong. Tapi benda ni ada kaitan semasa sejarah penciptaan hawa nafsu. Syekh Osman bin Hassan bin Ahmad Ash-Shakir Al-Khawbawi, dia ada catatan tentang kisah penciptaan akal. Kata dia ketika akal dicipta ni kita boleh rujuk dalam kitab Duratun Nasihin fi Wa'zi wal Irsyad. Dia mengatakan ketika akal dicipta dan juga nafsu dicipta oleh Allah, nafsu ini karakternya ketika itu memang degil. Dia asyik membangkangnya kerja. Ketika mula-mula dia diciptakan, dia memang melawan. Awwala ma khalaqallahu al-aqlu faqala lahu aqbil fa-aqbil. Thumma qala lahu adbir fa-adbara. Faqala wa izzati ma khalaqtu khalqan akrama alayya minka fabika akhuzu wa bika u'ti. Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah adalah akal. Bila makhluk akal dicipta, Allah pun kata kepada akal, titahkan wahai akal dekat pada aku. Dan akal pun datang dekat pada Allah. Kemudian Allah kata balik semula belakang. Akal ikut, undur balik belakang. Maka Allah pun telah menitahkan, demi kekuasaanku dan kemuliaanku, aku tidak menciptakan satu yang lebih aku suka berbanding dengan engkau. Dengan engkau aku mengambil, dengan engkau aku memberi. Mana lulus. Allah cipta akal. Kemudian dicipta nafsu. Bila cipta nafsu, Allah Ta'ala pun panggil, nafsu, mari sini. Nafsu jawab pun tidak. Dia buat tak dengar ya. Tuhan tanya lagi, oi, mari sini. Dia buat pekak ya. Kemudian Allah pun tanya kepada nafsu, man ana? Nafsu dengan samsenya menjawab, anta wa ana. Mumu aku. Nafsi. Allah tanya lagi, man ana? Anta wa ana. Lantas Allah murka, memang didegil. Allah seksa dia dalam neraka jahim selama 100 tahun. Kemudian Allah pun keluarkan dia. Bila dia dah lembik, Allah tanya lagi, man ana? Dia segar balik, anta wa ana. Memang samsim tu. Allah hantar dia masuk dalam neraka nama Ju'. Ju' ni lah bahasa Arab, maknanya lapar. Dalam tu tak ada makanan. Dia celup 100 tahun lagi. Bila dia keluar, memang lembik betul.
Allah tanya, man ana? Anta rabbi wa ana abduka. Rupanya dia bila masuk penjara lapar, barulah dia reti bahasa nafsu ini. Maka pelajaran untuk kita, kalau nafsu kita setinggi gunung, banyakkan puasa. Banyakkan puasa. Puasa membunuh nafsu. Baik itu kalau kita nafsu tinggi, nafsu ni bukan nafsu manusiawi laki perempuan, tu tak, nafsu macam-macam lah, nak kedudukan, nak pangkat, nak harta, pantang dengar orang dapat saham, pantang dengar orang dapat projek, kita nafsu lah. Kita jadi, kenapa aku tak dapat, kenapa orang lain dapat? Nafsu ni kalau ulama tasawuf dia mengajar pada kita, nafsu ni dia ada kategori dia. Orang awam macam kita yang jenis malas berzikir ni, hidup kita dikuasai nafsu ammarah. Nafsu ammarah ini adalah nafsu yang sangat terdedah kepada godaan nafsu dan juga syaitan. Petik jari dia boleh berubah. Dan orang yang nafsu ammarahnya tinggi, bagi dia baik dengan jahat ni sama saja. Bagi dia tak ada rasa salah. Bahkan dia tak menyesal kalau buat jahat, bahkan dia rasa lega pula kalau dia buat jahat. Contoh, masa musim 2 minggu pilihan raya, dalam Quran maki orang itu haram. Sebab ada ayat Quran, bukan surah Baqarah, surah Al-Imran tu banyak, surah bawah-bawah aja. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayat itu Allah mula dengan wail. Wail tu makna celaka. Celakalah humazah lumazah. Orang yang maki hamun orang. Itu ayat Quran tu. Tapi bagi orang yang nafsu amarah tinggi, tak apa ayat Quran tu dalam konteks pilihan raya, okey. Apabila memandang dosa dan pahala sama, amarahnya tinggi. Itu kena ingat. Orang kalau nafsu amarahnya rendah, dia takkan rasa senang melakukan dosa. Macam tuan-tuan sekarang, umur kita sekarang dah kerak ke surau, nak pergi danduk ni tak apa syok lah. Apa sebab? Kita nafsu amarah dah buang. Kita dah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi masa kita muda, young and stupid, oh itu beres boh, tak ada masalah. Ronggeng, danduk, kita boleh belaka. Wasatiyah. Surau pun muka kita, karaoke pun muka kita. Sebab bagi kita baik dan jahat ni, alah, balance lah. Janganlah sebelah-sebelah sangat. Orang yang nafsu amarah tinggi, dia tak akan nyesal bila buat jahat, malah kadang-kadang gembira. Dia dapat maki orang, tidur lena dia. Kalau kita yang jenis orang dah jadi baik ni, maki orang, balik menyesal. Ngapalah aku cakap. Ya, kita panas baran, geram sangat, tapi menyesal balik. Itu bagus. Dia dah up lah, dia punya nafsunya dah naik ke satu level, namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini orang yang buat kesalahan tapi menyesal. Itu okey lah. Dia buat salah, dia menyesal. Tapi dia tak mampu nak lawan dia punya nafsunya itu, dia akan buat salah lagi. Maknanya kerjanya masuk penjara, keluar penjara, masuk penjara, keluar penjara. Dia menyesal tapi buat lagi. Belum okey, ada up lagi. Apakah level seterusnya? Dia atas sikit, nafsu mulhamah. Nafsu mulhamah ni orang yang nafsunya telah diberi ilham, telah diberi hidayah petunjuk, tapi dia masih dalam border antara nak jadi baik betul dengan 50-50. Macam orang perempuan lah, antara nak berhijab betul ataupun nak gitu. Dia masih, tapi dah ada bisikan tu dah kuat. Dah ada kuat bisikan dia. Zikir banyak lagi, dia naik kepada nafsu mutmainnah. Mutmainnah ni tuan-tuan, kalau kita dapat, hidup kita begitu tenang sekali. Orang yang nafsu mutmainnahnya dah sampai makam nafsu mutmainnah, dia tidak lagi digugat oleh kesenangan atau kesusahan. Bagi dia sihat atau sakit sama saja. Bagi dia orang hina, orang puji, tak jadi hal. Why bother? Dia jadi tak kisah. Puji pun okey, kalah pun, orang hina pun dia okey. Dia orang macam ni, menang tak megah, kalah tak rebah. Dia relax saja. Orang macam ni masuk politik payah, sebab dia jenis tak melawan. Dia jenis lantak, tak boleh juga. Dia sama saja bagi dia. Bagi dia, dia okey saja. Pujian tidak berbunga, dikeji tak terasa sakit. Tak ada dendam, tak ada marah, tak ada. Kalau tuan-tuan dah level tu, tuan-tuan dah level mutmainnah tu, tak semua orang dapat. Level itu tak semua orang dapat.
Tapi adakah itu yang terbaik? Ada lagi dia panggil nafsu radiyah. Nafsu radiyah ini payah orang awam macam kita nak dapat. Nafsu radiyah ni dia redha je dengan apa yang Allah takdirkan pada dia. Orang nafsu radiyahnya tinggi, bagi dia ujian Allah adalah hiburan. Dia suka dengan ujian. Payah level itu tuan-tuan. Dia happy dengan ujian. Mana bila dia diuji, dia rasa hadiah daripada Tuhan. Allah ingat kat aku, bagi aku ujian. Oh, happynya, oh demam, demam. Sampai begitu. Dia bagi dia suka. Bila tak diuji, alamak, apa minggu ni aku sihat je ni. Dia rasa tak syok. Kurang-kurang terlanggar linding sikit ke sakit, dia nak juga. Bagi dia, kalau Tuhan uji, Tuhan ingat kat aku. Payah nak makam tu tuan-tuan. Allah uji kematian ke apa, dia relax saja. Bagi dia ini Allah nak angkat darjat aku. Ada satu lagi nafsu yang lagi bagus, nafsu mardiyah. Orang nafsu mardiyah ini biasa level-level tok wali lah, kita tak dapat. Orang nafsu mardiyah ni maknanya orang yang dapat redha Allah. Kata-kata orang yang nafsu mardiyah ni masin. Baik tu orang yang level nafsu mardiyah ni jarang bercakap. Kalau dia cakap, jadi. Kalau dia kata celaka lah. Betul dia orang kurang bercakap. Sentiasa dalam redha Allah. Ini level tok-tok wali lah. Baik tu kita kalau dapat mulhamah ke mutmainah tu bagus lah. Dapat buang nafsu amarah pun okey lah. Mana jangan sampai merasa jahat dan baik itu adalah benda sama. Itu tanda hati mati. Tanda hati kita dah mati. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala tunjukkan satu watak orang manusia yang paling keras kepala dalam dunia. Siapakah dia? Firaun. Firaun ni hadirin hadirat sekalian, dia bukan nama orang, dia nama gelaran. Macam kita orang Melayu, pemimpin kita panggil Sultan. Kalau di Mesir, dia punya rajanya panggil Firaun. Macam gelaran Sultan lah. Jadi ada 31 dinasti Firaun yang memerintah Mesir, bermula dengan Menes kita tahun 3100 sebelum Masih, kemudian diakhiri oleh raja-raja bangsa daripada Persia pada tahun 323 sebelum Masih. Tapi daripada ramai-ramai Firaun itu, ada Firaun yang paling terkenal sekali adalah Ramses II. Dia ini adalah Firaun yang meninggalkan paling banyak bangunan raksasa. Termasuklah juga batu Abu Simbel tu semua tinggalan daripada di Aswan. Firaun ni kenapa Allah rekodkan dia dalam Quran? Sebab dia ni lambang kesombongan dan kebiadaban. Orang yang sangat keras hati. Sebab itu dalam bahasa Arab kalimat tafa'rona sama maksud dengan takabbara. Tafa'rona maknanya sombong. Dia jadi satu istilah pula perbualan bahasa Arab. Tafa'rona, maknanya mu ni sombong betul. Dan semua manusia sombong sepanjang zaman akan digelarkan sebagai Firaun. Sebab itulah musuh-musuh seperti Abu Jahal. Nabi pernah sebut Abu Jahal ini kana hadza fir'auna hadhil ummah. Abu Jahal ini kata Nabi adalah Firaun umat ini. Kenapa Abu Jahal Nabi panggil dia Firaun? Dia ni Abu Jahal pun sama, keras kepala. Dia tahu Nabi itu betul, tapi dia tak nak ikut Nabi. Dia Abu Jahal ni, itu nama gelaran dia, nama pengenalan dia Abu Hakam. Abu maknanya bapa, Hakam maknanya cerdik. Bapa cerdik dia ni. Apa sebab? Masa dia muda, masa dia remaja, dia dah dilantik menjadi member Darun Nadwah. Darun Nadwah ni macam forum orang-orang Quraisy yang bijak-bijak saja untuk bincang masalah negara. Dia macam Petroleum Club, tak semua orang boleh masuk. Macam Mensa International, High IQ Society. Dia muda dia boleh masuk, boleh bagi buah fikiran. Dia memang cerdik betul. Lepas tu panggil Abu Hakam, bapa kecerdikan. Tetapi Nabi ubah namanya Abu Jahal. Abu maknanya bapa, Jahal bodoh. Bapa lah bodoh engkau ni. Tu Nabi sendiri bagi. Apa sebab Nabi gelarkan? Kata ulama ada dua sebab. Pertama sekali Abu Jahal ni dia bunuh Sumayyah binti Khayyat radhiyallahu anha dengan cara yang tak munasabah. Dia gunakan tombak, ditusuknya kemaluan. Ini orang perempuan, tak ada senjata. Apa sebab kau seksa macam tu? Bodoh engkau ni. Itu yang dipanggil
Pak lah bodoh jengka ni. Itu satu besi. Satu besi yang lain, Abu Jahal ni dipanggil Abu Jahal sebab dia adalah antara 3 non-Muslim di Mekah yang sangat suka dengar Quran. Dia ada 3 orang suka dengar Quran zaman Mekah dulu. Pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Sufyan, sepupu Nabi. Masa tu dia belum Islam lah, kemudian dia Muslim. Yang ketiga Al-Akhnas bin Shuraik. Dia ni ketua kampung bagi Bani Zuhrah. 3 orang ni tiap-tiap malam curi-curi dengar Quran. Nabi duduk di rumah, Nabi baca Quran. Rumah Nabi 4 penjuru, 4 segi. Abu Jahal duduk penjuru sini, Abu Sufyan duduk penjuru sini, Al-Akhnas duduk penjuru ujung. 3 orang tak tahu dia orang masing-masing tengah sekodeng duduk dengar Quran. Suka. Satu malam terkantoi. Gamak Nabi batuk ke apa, 3 lari bertembung. Akhirnya Abu Sufyan warning pada Al-Akhnas, engkau jangan cerita ke orang, biar pecah di mulut, jangan pecah di perut. Biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Beres buah pun jangan cerita ke orang. Nak buah aku tahu malu. Dia orang semua kantoi malam tu. Sehingga kan Al-Akhnas tanya kepada Abu Jahal, atara Muhammad yakzib? Bang, minta maaf nak tanya, abang dah selalu dengar Quran, Muhammad ni agak menipu ke tak? Apa jawab Abu Jahal? Ma kadzaba qattu wa kunna nusammihi al-amin walakin idza kana fi bani hashim as-saqaya wal rifada wal musyawwara summa takunu fihim an-nubuwah fa ayy syai' li bani makhzum. Kata Abu Jahal, orang tanya dia, agak Muhammad ni menipu tak? Muhammad takkan menipu seumur hidup dia. Kami daripada kecil panggil dia Al-Amin, memang tak pernah bohong. Cuma aku tak puas hati dengan dia sebab kenapa keturunan dia semua dapat. Puak-puak Bani Hashim dapat hak untuk jaga Mekah, bagi minum orang buat haji, jaga sepadan immigration apa semua, melayani jadi muassasah dan macam-macam lagi. Ini sekarang datang pula dia mengaku jadi Nabi. Fa'i syai' li Bani Makhzum. Habis puak-puak keturunan aku apa cerita? Lepas dia. Rupanya Abu Jahal dia tak suka pada agama bukan sebab Islam tak betul. Keras hati kerana faktor bangsawan dia. Dia di Mekah ada 3 suku bangsawan, Bani Makhzum, Bani Hashim, Bani Umayyah. 3 ni tengku semua. Berpatik kita bercakap dengan dia orang ni. Tapi dia orang berbulu sebab asyik Bani Hashim je dapat. Yang Bani Makhzum tak dapat. Bani Umayyah kemudian baru dapat. Dia tuan-tuan jangan keliru, Abu Jahal ni bukan pak saudara Nabi, bukan. Yang pak saudara Nabi tu Abu Lahab. Abu Lahab tu nama kad pengenalannya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Itu pak saudara Nabi. Dia nama Abu Lahab. Lahab maknanya menyala-nyala. Kenapa menyala? Dikatakan dia ni cantik, kulitnya flawless, menyala-nyala. Macam kita kan buat live TikTok kan muka kita jadi flawless. Itu Abu Lahab lah namanya tu. Apa muka jadi lawa macam pakai bedok, muka K-pop tu, K-pop tu semua Abu Lahab, semua tu muka nyala je muka. Yang iklan itu, iklan ni semuanya flawless belaka tu. Yang Abu Jahal ni tak, Abu Jahal ni Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia suku Makhzum, dia sebaya, hampir sebaya dengan umur Nabi kita. Jadi mereka ini semua berpunca daripada hati yang busuk. Sampai peringkat mereka tolak kebenaran, akhirnya mati dalam kekafiran. Sebab itu hati kena jaga. Balik kepada Firaun tadi, tuan-tuan sekalian, Firaun ni manusia paling sombong dalam dunia. Ini Allah Ta'ala sebut, wa inna fir'auna la'alim fil ard. Sesungguhnya Firaun itu benar-benar telah buat suka-suka hati di muka bumi ini. Surah Yunus ayat 83. Dia rasa dia nak itu dia buat, dia rasa nak ini dia buat. Sampai perangkat innahu kana aliyam minal musrifin. Dia tu adalah orang yang sangat sombong dan dia sangat melampaui batas. Surah Ad-Dukhan ayat 31. Kalau tuan-tuan pergi ke Kairo, di Tahrir, muzium Firaun, Ramses yang the second ni, badan dia kecil ya. Tuan-tuan kalau tengok badan tak pernah sabar dengan kesombongan yang digambarkan dalam Quran. Sangat sombong. Kebenaran di depan mata. Nabi Musa tu besar dalam istana dia, tapi tak nak itulah. Maka dalam bahasa mudah,
Orang yang keras kepala, keras hati adalah jemaah daripada hati yang keras. Summa qasat qulubukum, dan sesudah hati kamu menjadi begitu keras sekali, kal hijarah, macam batu, kata Allah Ta'ala. Yang ini kita takut. Hati buta tanda bongkak, cakap bohong suka belagak, kepada yang lemah bentak membentak, bersua lawan berair pesak. Hidup biarlah berjasa, mati biarlah beriman, berfikir biar berilmu, berbicara biar berbahasa, bergaul biar beradab, berakal biar berakhlak. Yang miskin jangan kita hina, yang kaya jangan disanjung-sanjung, yang lemah jangan dipijak, yang berkuasa jangan dijulang. Persoalan, bagaimanakah malam ni kita nak tahu hati kita sendiri dah mula mati? Apa kita nak ukurannya untuk kita nak tahu? Pertama sekali, kalau tuan-tuan kita semua nak tahu hati kita dah start, kalau macam komputer tu dah shut down, dia satu-satu dia shut down. Kalau kita nak tahu hati kita dah mula nak mati ni, pertama sekali indikatornya adalah kita dah semakin malas melakukan ketaatan dan amal kebaikan. Dah jadi malas. Bukan sekadar malas, tapi dah mula meremehkan. Kita berdoa kepada Allah, kita ni janganlah sakit lama sangat. Saya banyak tengok orang sakit, masa sihat dia kurang ibadah, masa baru-baru sakit dia rajin lagi ibadah. Bila dia dah sakit betul, kita suruh ibadah, dia maki pula kita. Kita kesian penghujung hidupnya esok. Yalah dia sakit, kena semayang. Semayang ni tuan-tuan, tak boleh berdiri duduk, tak boleh duduk baring, tak boleh baring melerak, tak boleh melerak ngering, tak boleh ngering pakai tangan, tak boleh pakai tangan angkat kaki, tak boleh kaki goyang kepala, goyang kepala pun tak boleh pakai kelopak mata. Kata kelopak mata pun tak boleh sebab keturunan Cina tak ada kelopak mata. Pakai hati je. Kalau hati pun tak boleh, panggil je lah orang, semayang je lah dia ni. Maknanya sampai mati semayang. Maka kena pesan ke saudara mara kita, ayah kita, atuk kita yang dah bedridden dah lama-lama, dia kena semayang. Kena semayang. Yalah, tapi orang sakit nak semayang kan macam mana? Dia pun tak larat. Anak cucu kena duduk sebelah lah. Janganlah ambil air siram dia lah baring atas katil. Ambil wuduk macam kita sihat. Tak boleh, dia adalah cara dia. Pakai bedok tayamum ke apa yang patut. Ambil guys semayang, letakkan tangan dia, guide lah dia sebelah. Soli, dia dengar. Dia dah tak benda lah. Bila lah nak mati aku ni, soli, dia pun ikut je lah. Fardal isya'i, ikut je lah. Allahu Akbar. Mentara kita sihat, bantulah dia ibadah. Sebab apabila kita esok dah malas dan dah mula meremehkan ibadah, kita takut kita mati dalam keadaan hati dah keras sangat. Takut kita. Waktu tuan-tuan berdoa lah, jangan sakit lama lah. Mati-mati je lah. Mana sakit sekejap, meninggal. Allah bagus betul mati macam tu. Tak ada orang nak ziarah-ziarah mati situ. Selesai masalah. Ada orang, kalau kita lagi nak tahu kita ni dah mula hati dah nak mati, semayang kalau kita buat, asal buat aja. Sekadar melepas kewajipan, dah tak ada khusyuk, tak ada kesungguhan. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Mereka yang gelap hati ni, mereka tidak mengerjakan semayang melainkan dengan malas, dan tidak pula mereka bersedekah kecuali rasa dipaksa. Surah At-Taubah ayat 54. Kalau kita dah ada level itu, insaflah kita dah ke hati, dah ada sikit-sikit. Habis macam mana nak buat, saya akan terangkanlah macam mana nak lembutkan balik. Itu pertama. Yang kedua, tanda hati kita dah semakin keras apabila tidak lagi tersentuh apabila mendengar alunan ayat-ayat Al-Quran.
apabila mendengar nasihat-nasihat dan kata-kata hikmah ataupun hadis-hadis Nabi, tidak lagi tersentuh hati kita. Dulu mungkin kita adalah food for thought-nya, bila dengar okey, berbekas di hati, rasa terkesan. Tapi lately rasa macam benda tu lalu ya. Maka something wrong. Dulu elok dengar radio IKIM hari-hari, dengar hadis, dengar Quran. Sekarang dengar nyampah aku cakap DJ Epok keluar Klasik Nasional pula geleng. Something wrong lah. Bukan kata tak boleh dengar radio lain tak. Jangan rasa jadi malas. Something wrong, ada benda. Padahal Allah telah menitahkan supaya berilah peringatan dengan menggunakan Al-Quran supaya manusia takut. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Oleh itu berilah peringatan dengan Al-Quran ini kepada orang yang takutkan azabku, kata Allah. Surah Qaf ayat 45. Macam tadilah, wailul likulli humazatil lumazah. Tak rasa apa-apa pun, something wrong lah. Sedangkan dalam ayat itu Allah sumpah, celaka mulut orang yang suka maki. Kita rasa okey saja, hati dah makin matilah. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda mati dah hati kita ni apabila tidak lagi tersentuh dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah ni adalah melihat penciptaan alam. Sebab itu iman boleh meningkat bukan sekadar baca Quran, membaca alam pun iman meningkat. Ramai saya jumpa saintis, orang-orang universiti yang kaji langit, kaji bumi, kaji dalam bumi, mereka lebih rajin ke masjid berbanding orang yang pandai baca Quran. Sebab mereka melihat ciptaan Allah. Doktor misalnya, ini profession paling mulia sebab dia adalah pakar yang mengkaji makhluk Allah paling ciptaan terbaik, iaitu manusia. Saintis lain dia kaji bulan bintang, makhluk Allah, tapi Allah tak kata itu makhluk dia, masterpiece dia. Masterpiece terbaik ahsani takwim sekali manusia. Sebab itu doktor kalau dia tak sembahyang, something wrong somewhere. Sepatutnya dialah paling warak sekali sebab dia kaji ciptaan Allah yang masterpiece. Daripada otak sampai ujung jari kaki dia menengok, Masya Allah hebat. Dia tengok buah pinggang manusia besar penumbuk, ya Masya Allah ciptaan Allah. Orang putih buat mesin hemodialisis besar meja ni tuan-tuan, nak cuci buah pinggang. Allah buat besar penumbuk. Cerdik mana pun manusia tak boleh nak buat besar penumbuk. Kalau dapat buat besar penumbuk boleh mobile kulu-kili, boleh main pakai power bank, kan senang. Tak payah nak buat. Jadi orang yang ada ilmu itu dia akan kata subhanallah, dia jadi baik. Tapi apabila dia melihat kauniyah, ciptaan alam, musibah, wabak, kematian, tak rasa apa-apa, hati dah mati. Macam kita pula, bukan saintis pun, tapi pergi rumah orang meninggal tak rasa apa-apa, something wrong. Macam mana kau pergi rumah orang meninggal, kau boleh cerita bisnes juta-juta lagi? Yang meninggal ni umur dekat kita dah ni. Tengok kawan kita meninggal sama kelas, adakah kita akan jangka kita tak mati lagi? Tak, dia boleh cerita politik, boleh cerita rumah orang mati ni. Cerita angkat sumpah lah, SD itu. Orang mati ni tak rasa apa-apa. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marrah aw marratain thumma la yatubuna wala hum yazakkarun. Dan patutkah mereka berdegil tidak mahu memerhatikan bahawa mereka diuji dengan pelbagai bencana setiap tahun sekali atau dua kali, tetapi mereka belum mahu bertaubat dan tidak pula mahu beringat dan tidak insaf. Surah At-Taubah ayat 126. Kita dilanda musibah, misalnya wabak COVID-19. Orang yang tidak ada hati nurani, mata hati, dia tak rasa apa-apa. Bagi dia ini fenomena, ialah bagi pengkagum teori konspirasi dia, ini WHO, Dajjal, Freemason, Bill Gates, Lionel Messi, Ronaldo, macam-macam lagi lah dia akan sebut. Dia minat alik itu. Tapi bagi orang yang ada nurani, dia melihat ini teguran Allah.
Yang ini Allah mungkin nak tegur aku selama ni payah pergi masjid. Baru aku tahu masjid ni nikmat dapat semayang masjid. Nikmat dapat semayang sohrapat. Orang ni ada nurani, ada mata hati. Melihat wabak, musibah, melihat bulan, gerhana, apa saja dia merasa kagum. Ini orang hatinya hidup. Maka hadirin hadirat, untuk kita menghindari penyakit hati yang mati, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengajar kita dua kaedah. Pertama, Nabi ajar minimumkan perbuatan dosa. Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi tuktatun sauda. Seorang manusia bila dia buat satu dosa, maka pada hatinya akan ditoreh satu tumpuk hitam pada hatinya. Macam ditoreh, lebih kurang agaknya celup pilihan raya, inai pilihan raya agak sup satu celupan. Fa idza huwa naz'a wastaghfara wa taba suqila qalbu. Ketika dia meninggalkan kesalahan itu, dia beristighfar, nescaya hatinya yang dicalik dengan dakwat hitam tadi dibersihkan daripada kekotoran. Dia istighfar saja bersih hati dia. Tapi kemudian kata Nabi, wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu. Sebaliknya, jika dia buat lagi dosa, maka tumpuk calik dakwat hitam ini akan bertambah lagi. Dia tak tobat, tambah lagi. Macam tadi dia sempat tobat dan padamkan. Ini dia tak sempat tobat, buat lagi, tambah lagi dakwat hitam, tambah hatta ta'luwa qalbahu, sehingga hatinya tertutup oleh dakwat hitam itu tadi. Wa huwa ar-ranul ladzi zakarallah kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka penutup itulah yang digelarkan sebagai dinding penutup hati, yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Mutaffifin ayat yang ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sebenarnya mata hati mereka telah diselaput kekotoran dosa disebabkan maksiat yang mereka kerjakan. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jadi nombor satu, kalau rasa nak bersihkan hati, banyak akan bertaubat. Kesalahan buat, nanti dia macam wiper lah, zaz, bersihkan. Kotor lagi dosa, istighfar, astaghfirullahalazim, zaz. Tapi kalau buat tak istighfar, tak taubat, tumpuk, dia akan jadi berkarat. Jadi yang ni yang pertama. Yang kedua, Nabi ajar wujudkanlah keinsafan dalam diri dengan memandang orang-orang yang susah di sekeliling kita. Pertama yang Nabi ajar, jenguklah anak yatim. Pergi jumpa anak yatim. Tuan-tuan kalau ada rasa hati ni keras sikit, pergi jumpa anak yatim. Pernah berlaku di zaman Nabi, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulin yashku qaswata qalbi. Ada satu sahabat datang jumpa Nabi mengadu, ya Rasulullah, kebelakangan ni saya rasa hati saya sikit keras ya Rasulullah. Orang nasihat saya tak boleh terima, saya rasa saya betul dan macam-macam. Apa macam ya Rasulullah? Kata Nabi, atuhibbu an yalina qalbuka wa tudriku hajatuka. Maukah kamu aku ajar satu petua? Kalau kamu buat, hati engkau akan jadi lembut dan doa engkau cepat dimakbulkan oleh Allah. Jawab sahabat ini, bala ya Rasulullah, of course saya nak. Apakah amalan itu ya Rasulullah? Kata Nabi, irhamil yatim wamsah ra'sahu wa at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajatuka. Kata Nabi, sayangilah anak yatim, engkau usaplah kepala dia, berilah dia makan apa yang kau makan. Nescaya perbuatanmu itu akan melembutkan hatimu dan memudahkan rezeki bagi kamu. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi tuan-tuan, kita ada rezeki nanti lebih, carilah anak-anak yatim. Mungkin di pusat anak yatim tu of course ada, tapi di kawasan perumahan kita, kejiranan kita ni sudah pasti ada anak yatim. Anak yatim ni orang yang belum balik. Lepas balik itu dia tak masuk kategori boleh bantu, tak afdal. Ni ulama ada berikan garis panduannya. Dia yang afdal yang belum akil balik, baru dah jam 4, jam 5, jam 6, ini paling bagus bantu. Tuan-tuan cari, beri sumbangan. Dan Nabi sebut wamsah ra'sahu, kau pegang sikit kepala dia.
Bila kita tengok anak yatim, kita akan jadi hiba. Sebab baru besar ni dah tak ada mak bapak. Aku dulu sampai universiti, mak bapak datang combo lagi tengok aku combo. Alhamdulillah, budak ni banyak momen mak dia tak ada nanti. Dia ambil UPSR, dia ambil periksa SPM, mak dia tak ada tengok. Dia ambil degree combo, dia tak dapat tengok. Jadi kita akan jadi belas, kurang sikit something kita tu. Dia jadi kurang something. Tapi tuan-tuan nak belanja anak yatim ni, kena bincang dengan Menteri Kewangan juga di belakang. Bab duit ni tuan-tuan jangan mandai-mandai sangat keluar duit peruntukan tak bincang dalam mesyuarat kabinet. Jangan. Nak kena ada rang undang-undang perbekalan juga. Kena bentangkan dulu ni. Esok audit dia belakang ni, mana duit tiap-tiap bulan bantu anak yatim. Tapi tak bentang dengan audit. Tak boleh. Kena bincang lah. Jadi balik kan tuan-tuan bincang lah. Yang betul jugalah ustaz tadi cerita. Kita ni duit ada. Kita bantulah orang susah yang. Abang ingat hari Selasa ni abang nak pergi sekolah, nak tanya dengan guru besar, berapa orang anak yatim? Darjah 1, darjah 2, darjah 3. Ambil tuan-tuan ambil nama dia. Tuan-tuan pergi kat kantin, pesan makcik kantin, "Kak, ini ada senarai nama budak darjah 1, darjah 2, darjah 3, ada lebih kurang 10 orang. Budak-budak ni datang makan free. Bagi apa dia nak. Nak tapau pun tak apa. Bulan-bulan saya bayar. Bil nanti bagi saya bayar." Tuan-tuan bayang berapa besar pahala. Tapi sekali lagi bincang dululah dengan Menteri Kewangan di belakang. Ini kena masuk undang-undang perbekalan juga. Kena tanya. Kang dia marah kan? Jadi tanya juga. Tuan-tuan, beritahu pada isteri yang besar pahala yang kita tolong anak yatim. Abang dulu pun pernah dengar ada ustaz lain ceramah yang anak yatim ni yang kalau kita pegang dia punya kepala yang satu helai rambut dia, satu pahala kita dapat yang. Jadi bayangkanlah itu bawa kepala anak dia, kalau kepala mak dia yang lagi banyak kita dapat yang. Jadi abang ingat kita bantu sekali dengan mak-mak dia, apa pendapat yang. Tuan-tuan pusing belakang tengok tak ada lah. Mana pergi rupa ngasuh parang dapur serang. Ini contoh sajalah, bukan semua cerita saja. Tapi kalau dapat bantu anak yatim, hati lembut, ni petua Nabi ajar. Yang kedua Nabi ajar selalu-selalulah ziarah kubur. Kata Anas bin Malik, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu yarikul qalba wa tadma'ul aina wa tuzakkirul akhirah. Kata Nabi, aku dulu larang kau pergi kubur, tapi sekarang ziarahlah kubur. Sebab pergi kubur boleh melembutkan hati, mengalirkan air mata dan ingat pada akhirat. Ini hadis riwayat Al-Hakim. Lepas itu dalam mesyuarat dengan pihak Jawi dulu, kita pernah bangkitkan isu pusara-pusara yang makin cantik sekarang ni. Kita tak ada masalah Redatus Sakinah ke apa ke nama, tak kira lah. Tapi kalau lawa sangat macam taman, esok orang jogging tak rasa apa-apa lah tuan-tuan. Dia jogging gitu, padahal kubur ni kepala lutut nampak ngek-ngek-ngek-ngek. Tak melatangkan keinsafan. Jadi ada ke bagus kubur ni menakutkan sikit, barulah orang ada insaf tu sikit. Tapi orang Melayu insaf sebab kubur ada hantu, itu dia risau ke kubur. Biarlah kubur tu ada keinsafan, ya, keinsafan. Tu Nabi ajar yang kedua. Nabi ajar yang ketiga, kurangkan makan, kurangkan rehat, kurangkan tidur. 3 perkara. Salah satu turisu qaswatal qalbi. 3 perkara boleh menyebabkan hati jadi keras. Pertama, hubbun naum, suka membuta, tidur kerja. Wa hubbur rahah, suka berehat. Yang ketiga, hubbul akli, suka makan. Maka 3 perkara ni kalau dapat kita kurangkan, bukan buang, maka Nabi insya-Allah beri jaminan hati kita payah nak jadi keras. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi saya kira sekadar itulah sembang-sembang pada kesempatan malam ini. Saya percaya tuan-tuan sebahagian besar nak kejar bola pukul 9. Malam ni Qatar lawan Senegal. Jadi kita nak menengok dua-dua dah kena tutuh 2-0 baru-baru ni. Qatar pun kena 2-0, Senegal pun kena 2-0. Tapi perlawanan pukul 9 ni ialah sesama negara Islam, kita tengoklah. Perlawanan pilihan pukul 12. Pukul 12 itu lagi syok kita nak menengok. Apa nama perlawanan pusingan kedua kumpulan A, Belanda lawan Ecuador. Dua-dua ni handal, dua-dua ni. Dia menutuh ke Qatar dengan Senegal 2-0 dia bagi.
Tapi kalau larat pukul 3 lagi sedap. Pukul 3 sekarang tuan-tuan. Perlawanan kedua kumpulan B. Amerika lawan dengan England. England kuat, dia tutup Iran 6-2. Macam main pingpong dia buat. Amerika tak adalah kuat, lawan dengan Wales 1-1 sama, tak adalah gagah pun. Jadi bertemu buku dengan Wales lah pukul 3 pagi sekarang. Jadi ibu-ibu kalau suami kunci jam, dia bangun terus buka TV, sekolahkan sikit. Awak ni keras betul hati ya. Buatlah 2 rakaat, apa masalah kau? Dah elok dah bangun pukul 2.30, gosok-gosok mata cari remote Astro. La ilaha illallah. Carilah tasbih dulu. Gentir 33 subhanallah. Itu tanda orang hatinya cerah. Ada nurani. Tapi kalau celik-celik mata, gentir tasbih, gentir ke remote Astro, gelap sikitlah hati tu gayanya. Sekolahkan suami tu kan. Kalau dia bangun tapi dia duduk aja melengok ke TV tu kan. Gua minta maaf lah tuan-tuan, sama-sama minat bola tak ada masalah. Tapi jangan lupa Tuhan bagi peluang bangun pukul 2 pagi, 3 pagi. Itu Tuhan nak bisik kita. Semayanglah barang serakaat 2. Aku dah kejut dah ni. Semayanglah 2 rakaat tahajud. Aku boleh layanlah bola sampai pukul 5 kan tak ada hal. Saya kira sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.